isu fokus kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Usti Muhammad dalam berita tengah malam. Pemberian subsidi akan bertumpu kepada golongan sasar bagi memastikan ia hanya benar-benar memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mahu subsidi tidak bersasar sebelum ini diteliti semula. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil masa 2 minggu untuk mengkaji isu kos sara hidup rakyat sebelum dibentangkan kepada Kabinet. Dan ini juga melibatkan tarif elektrik. Tarif elektrik dari segi angka yang dibentangkan itu, manfaat kepada golongan miskin itu hampir sama dengan manfaat yang golongan kaya, sekitar 2.5 bilion. Jadi bagi saya tidak menasabah. Namanya subsidi tetapi mendapat manfaat kepada yang lain. Subsidi untuk elektrik itu akan diteruskan. Saya bila sebut perkara ini, jangan saya tidak mahu ada kebimbangan subsidi untuk rakyat. Tetapi untuk golongan terkaya, ada industri besar, tidak harus memperoleh ini kerana ia menjadi beban kewangan yang besar kepada kerajaan. Tambah Datuk Seri Anwar, walaupun golongan kaya dan industri besar tidak memperoleh subsidi kerajaan, beberapa kemudahan dan insentif akan diperbaiki supaya tidak membebankan mereka. Dalam pada itu, saiz Kabinet akan dikecilkan dan amalan menjadikan pelantikan ke jawatan menteri sebagai satu bentuk ganjaran dihentikan. Datuk Seri Anwar mahu barisan Kabinet menyokong dasar-dasar dan komitmen tabik urus yang baik termasuk usaha anti rasuah dan pemulihan ekonomi. Pengumuman barisan Kabinet akan dibuat dalam beberapa hari lagi. Of course, we can consider 1 or 2 cases where it is absolutely necessary, but it should not be seen as rewarding political masters in order that they support you. I want them to support me based on my policies and my commitment to good governance and my commitment to anti-corruption drive and to resuscitate the economy. Precisely that. Selain itu, pertemuan dan perbincangan bersama parti politik yang menganggotai kerajaan perpaduan masih berjalan bagi membentuk barisan Kabinet baharu. Malaysia komited untuk memperjuangkan isu kesejahteraan rakyat Palestin di Persada Antarabangsa. Perdana Menteri berkata beliau telah menegaskan komitmen itu ketika menerima panggilan telefon dari pemimpin Hamas, Khalid Mashal, tengah malam tadi. Dan menurut beliau, sebelum menerima panggilan Khalid, bekas Perdana Menteri Palestin Ismail Haniyeh turut menghubunginya menerusi panggilan video. Selain menyampaikan ucapan tahniah atas pelantikan Perdana Menteri ke-10, beliau turut memuji kesungguhan seluruh rakyat Malaysia yang memastikan proses peralihan kepimpinan negara berjalan dalam keadaan aman dan demokratik. Shukran ya akhi, jazakallah khairan to you and jazakumullah khairan to all the brothers. As I said, this is not my victory, this is also the victory of the Palestinians and the Ummah, and we will work together inshallah to redeem the lost image and also role of the Ummah. Usul undi percaya wajar dibentang dalam sidang Parlimen pada 19 Disember nanti bagi menjamin keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Amiruddin Saari berkata usul itu sekaligus dapat memuktamadkan pertikaian jumlah majoriti diperoleh Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kita ada lebih kurang beberapa hari saja lagi, tak sampai sebulan, kira 2-3 minggu lagi.
Saya percaya ada kewajarannya juga supaya keabsahan pentadbiran itu dapat dirumuskan. Kita tak nak terjadi sebagaimana yang berlaku pada pentadbiran selepas syaratan MOVE. Keabsahan pentadbiran tu menjadi terlalu panjang. Beliau yang juga Menteri Besar Selangor ditemui selepas merasmikan Majlis Penutup Kejohanan Mahasiswa Networking Games 2022 di Universiti Tenaga Nasional. Baik pulih ekonomi dan tangani isu kos sara hidup rakyat perlu menjadi keutamaan pada ketika ini. Satu pelan tindakan perlu segera dilaksanakan dan penganalisis politik dan ekonomi berpendapat bagi menangani isu rakyat, komitmen dan tanggungjawab adalah melangkaui kepentingan politik. Penganalisis Sosiopolitik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata penyatuan merentasi ideologi politik di bawah Kerajaan Perpaduan Nasional penting untuk menangani isu sebenar yang dihadapi rakyat. Supaya satu jalan penyelesaian yang terbaik dapat dicari, pelan tindakan dan juga usaha memastikan hasil akhir itu memberikan kekuatan kepada rakyat secara amnya. Dalam soal ini, yang penting adalah politik harus dihentikan sementara. Gencatan politik itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan usaha ke arah memertabatkan semula kehidupan masyarakat, ekonomi dibaik pulih, merancakkan semula hubungan dengan pelaburan asing di luar dan juga ekonomi domestik itu. Bagi penganalisis ekonomi Putra Business School UPM Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Kerajaan Perpaduan perlu melaksanakan amanah rakyat dan Yang di-Pertuan Agong untuk segera memastikan kemajuan ekonomi negara serta kemakmuran rakyat. Kerana selepas 2 tahun negara kita dilanda krisis kesihatan dan juga krisis politik, kita mahu melihat Kerajaan Perpaduan ini menumpukan sepenuh perhatian kepada isu ekonomi rakyat dan negara. Bagaimana kos sara hidup, kos dan bekalan barangan makanan, kadar gaji yang diharap lebih kompetitif, peluang pekerjaan yang lebih baik, ruang meningkatkan peluang perniagaan. Semua ini menjadi agenda utama kerajaan sehingga hujung tahun ini dan juga tahun hadapan. Kesejahteraan rakyat menjadi tunjang konsep kerajaan perpaduan dan ia mampu dicapai dengan kesepakatan pemimpin bagi menepani cabaran global pada masa hadapan. Pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia Tan Sri Lee Lam Tai berkata ia adalah tugas berat namun mampu direalisasikan dengan gerak kerja bersama tanpa mengira fahaman dan ideologi. Sejauh mana ia dapat direalisasikan adalah bergantunglah kepada pucuk pimpinan yang dapat menumbuhkan sepasukan menteri yang berkaliber dan berprestasi. Ia juga harapan rakyat agar ketidakstabilan politik yang jelas merugikan rakyat tidak berlaku lagi. Selain itu, gabungan ini juga diharapkan boleh menjadi faktor penyelesaian kemelut pasca pilihan raya ke-15 dengan syarat manifesto yang dijanjikan semua gabungan parti perlu dilaksanakan. Jadi diharap mereka dapat duduk bersama, berbincang dan meneliti manifesto-manifesto yang telah masing-masing kemukakan dan melihat di manakah manifesto ataupun janji-janji yang berkenaan pada rakyat boleh diselaraskan, boleh tambah baik dan satu sama lain. Yang pentingnya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara menyokong usaha kerajaan dalam menangani kos sara hidup rakyat dan Ketua Pengarahnya Abdul Syukur Abdullah berkata ia berkait rapat secara langsung dengan kesejahteraan setiap institusi keluarga. Dalam isu berkaitan dengan kos sara hidup ni, sudah tentulah khidmat sokongan keluarga tu paling penting sekali lah. Jadi LVKN banyak kita program-program bentuk kewibawapaan yang mana kita nak meneruskan stres dan tekanan dalam keluarga sendiri. So kita akui pengurusan kewangan adalah salah satu aspek yang penting lah yang perlu ditangani khususnya dengan keluarga-keluarga dan especially ketua isi rumah. Jadi kita harap dengan kemahiran menguruskan kewangan itu dapat membantulah khususnya dalam menangani isu berkaitan dengan ekonomi yang semakin mencengkam sekarang.
Beliau ditemui media pada program Jelajah Kasih Keluarga sempena Bulan Keluarga tahun 2022 di Kampung Belukar, Kuantan. Hari Kanak-Kanak seharusnya menjadi satu titik tolak berkesan untuk memperaku, mempromosi dan meraihkan hak golongan itu. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata ia perlu diterjemah dalam bentuk tindakan dan perbahasan berkesan sehingga menjadi paksi untuk kehidupan kanak-kanak yang lebih sejahtera. Beliau dalam ucapan perasmian sambutan Hari Kanak-Kanak Kebangsaan tahun 2022, Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menegaskan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kanak-kanak perlu digembleng semua pihak bermula daripada keluarga, komuniti dan negara. Pada sambutan yang bertemakan keterangkuman dan kepelbagaian untuk setiap kanak-kanak itu, adik Muhammad Danish Raikal 8 tahun menerima anugerah pingat Hang Tuah. Penganugerahan tersebut atas keberanian Muhammad Danish menyelamatkan dua adiknya dalam insiden kebakaran pada 29 Jun lepas. Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Bertemu kembali. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTAC menyasarkan kemasukan 15.6 juta pelancong asing dan domestik dengan pendapatan pelancongan 120.4 bilion ringgit tahun depan. Ketua Setiausaha MOTAC Datuk Saraya Arbri memaklumkan lebih 5.5 juta ketibaan pelancong asing direkodkan tahun ini sehingga September lepas. Justeru beliau yakin sasaran 9.2 juta pelancong hingga akhir Disember akan dicapai dengan pendapatan pelancongan sebanyak 90.5 bilion ringgit. Pada tahun hadapan, kita sasarkan pelancong asing dan domestik sekali pendapatan lebih kurang dalam 120.4 bilion ringgit. Sebab itu akan menaikkan semula ekonomi Malaysia dan pelancongan seni dan budaya ini merupakan kalau dari segi KDNK, dari segi sumbangannya merupakan yang ketiga terbesar di Malaysia. Beliau ditemui pada istiadat Convocation Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara ke-17 di Pusat Pameran dan Konvensyen Madrid, Ibu Negara. Bursa Malaysia dijangka mempamerkan trend lebih tinggi minggu depan disokong minat risiko lebih baik daripada pelabur asing. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trades dan Berhad, Tong Pat Leng berkata sentimen pasaran diunjur kekal positif dengan FBM KLCI dijangka menguji semula para 1,500 mata. Pelabur asing kembali semula ke pasaran tempatan Khamis lalu dengan nilai jualan bersih RM300 juta setelah menyaksikan aktiviti penjualan sejak beberapa minggu lepas. Kami menjangkakan KLCI akan diniagakan antara julat 1,500 ke 1,530 untuk minggu depan. Pelabur dinasihatkan untuk memberi tumpuan kepada saham mewah seperti bank dan telekomunikasi dan sektor yang lain seperti pembinaan dan REIT. Pasaran dijangka akan terus memantau rapat perkembangan barisan Kabinet diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta bajet 2023.
Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan pembentukan Kerajaan Negeri Pahang daripada Parti Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH. Baginda berkenan melantik Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail sebagai Menteri Besar Pahang. Menurut Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang, Dato' Ahmad Kirizal Abdul Rahman, baginda berkenan menerima mengadap dan mendengar cadangan, usul serta hasrat pimpinan parti-parti politik terlibat susulan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 Dewan Negeri Pahang. Ia berdasarkan kuasa yang diperuntukkan kepada Raja Pemerintah sebagaimana yang dinyatakan dalam bahagian 2 Perkara 3/1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang. Majlis pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Pahang akan diadakan pada jam 11 pagi esok di Balai Rong Seri, Istana Abu Bakar Pekan. Kempen PRU ke-15 Dewan Negeri Rompin, Persatuan Nelayan Kuala Rompin berharap masalah yang dihadapi golongan nelayan dapat diselesaikan dan antaranya melibatkan pencerobohan pukat tunda kelas B di kawasan pesisir pantai. Menurut Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Rompin, Sulaiman Mustafa, isu tersebut telah lama berlarutan menyebabkan punca pendapatan nelayan terjejas. Pukat tunda ni dia masuk melanggar zon. Dan kita dah merayu dengan jabatan supaya beri kerjasama. Tapi sehingga hari ini masih lagi berasa. Sementara itu, masyarakat orang asli di Kampung Orang Asli Batu Lapan di Rompin berharap dapat memperoleh penempatan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Perkampungan yang dibuka pada tahun 1948 itu kini menempatkan hampir 800 penduduk daripada generasi pertama hingga ketiga. Pertambahan bilangan penduduk menyebabkan perkampungan terbabit tidak mempunyai kawasan baharu untuk mendirikan kediaman. Malah generasi kedua dan ketiga terpaksa menumpang bersama ibu bapa dalam tempoh yang lama kerana kebanyakan mereka bekerja di sekitar daerah Rompin. Ekonomi ni memang amat penting sebab Batu Lapan ni tanah memang tak cukup. Bukan kata untuk generasi akan datang, tapi ketika ni yang tua tu yang veteran-veteran ni memang cuma ada 2 ekar lebih sikit je setiap 1 KR. Tak banyak tanah. Yang ada pun sekarang dah diteroka oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, penduduk turut berharap tidak dipinggirkan, sebaliknya dibantu dari aspek kemajuan ekonomi. Dapat dewan lagi lah bagus kan. Untuk kepentingan orang kampung, kadang-kadang corak pun menumpang. Kadang-kadang ada buat macam pemindahan banjir pun kadang-kadang menumpang kat situ juga. Tidak pernah berputus asa. Masalah pendengaran bukan halangan buat Nur Nadia Ismail untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Pelajar OKU pendengaran yang meraih anugerah dekan bagi 5 semester ini menerima anugerah Tengku Ampuan Habsan pada Majlis Convocation ke-50 Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Sebelum PKP dan semasa PKP, banyak cabarannya. Saya menghadapi cabaran dari segi aspek komunikasi apabila rakan-rakan berkomunikasi dengan rakan-rakan. Kadang-kala apabila belajar, kita mempunyai komunikasi yang terhad antara rakan-rakan. Kemudian apabila nak keluar kan, jadi saya tengok bagaimana kawan saya membantu, tapi saya melihat dari segi aspek pertuturan mereka. Di situ saya belajar dan saya kadang-kala saya memerlukan bantuan dari segi aspek penulisan untuk saya mendapatkan maklumat tersebut. Graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas itu berazam mahu menjadi seorang guru untuk menyuntik semangat pelajar yang kekurangan upaya sepertinya. Convocation Jubli Emas UKM bermula semalam hingga 1 Disember ini menyaksikan 7,961 graduan menerima ijazah masing-masing.
Di Perak, 4 sekeluarga berdepan detik cemas apabila kenderaan dinaiki terbabas dan terjatuh ke dalam gaung di Jalan Kuala Mu, Sungai Siput petang tadi. Dan akibat kejadian itu, 3 mangsa mengalami kecederaan manakala seorang lagi sesak nafas. Menurut jurucakap bomba dan penyelamat Perak, pihaknya menerima maklumat mengenai kemalangan terbabit pada pukul 5.45 petang. Ketika kejadian, kenderaan dinaiki mangsa sedang menuruni bukit selepas selesai berkelah di pos Kuala Mu sebelum terbabas dan terjunam ke dalam gaung sedalam 30 meter. Keempat-empat mangsa kemudiannya diselamatkan dan diserahkan kepada pasukan perubatan untuk tindakan lanjut. Pelaku yang dipercayai mencuri wang tabung masjid dalam rakaman yang tular semalam telah ditangkap pada 23 November lalu di Pontian, Johor. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Syaufi Taib dalam kenyataan memaklumkan rakaman berdurasi 2 minit 19 saat itu memaparkan suspek membuka tabung tersebut sebelum mengambil wang. Siasatan mendapati kejadian berlaku di Masjid Pekan Sanglang, Air Baloi pada pukul 10.58 pagi 20 November lalu, manakala laporan polis dibuat 2 hari kemudian selepas pihak masjid menyedari kehilangan duit tabung berkenaan. Suspek dijamin polis atas faktor berumur bawah 18 tahun dan kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Banjir di Johor pulih sepenuhnya dengan penutupan pusat pemindahan sementara PPS Balai Raya Kampung Batu Badak di Segamat 7 malam tadi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD dalam kenyataan memaklumkan PPS itu sebelum ini menempatkan 17 penduduk daripada 6 keluarga dari Kampung Seberang Batu Badak dan Kampung Batu 5. Kesemua mereka dibenarkan pulang selepas air di kawasan tersebut surut dan selamat untuk kembali ke kediaman masing-masing. PPS itu beroperasi sejak 2 November lepas akibat limpahan Sungai Muar yang menyebabkan beberapa rumah penduduk di daerah Segamat dinaiki air. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada pasukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjulang kejuaraan Piala Malaysia 2022 semalam. Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut menzahirkan ucapan tahniah kepada pasukan JDT. Perkara itu dizahirkan menerusi catatan di Facebook Istana Negara hari ini. Sri Paduka Baginda berdua menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada pasukan bola sepak JDT dan Selangor FC serta mendoakan kedua pasukan tersebut dilimpahi kejayaan cemerlang berterusan. JDT mencipta sejarah tersendiri apabila meraih kejayaan treble buat julung kalinya selepas menewaskan Selangor FC 2-1 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Gelaran juara Piala Malaysia ketiga diraih JDT sejak penubuhannya pada 2013 menyaksikan skuad Harimau Selatan itu menyapu bersih trofi yang dipertandingkan tahun ini termasuk Piala FA dan Liga Super selain memenangi Piala Sumbangsih sebelum musim ini bermula. Ia sekaligus mengubati kekecewaan tewas di pentas final musim lepas kepada Kuala Lumpur KL City FC. Sementara itu, Selangor terus kempunan merangkul sebarang gelaran juara dalam tempoh 7 tahun selepas kali terakhir menjulang Piala Malaysia pada 2015. Sabah FC layak ke kejohanan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC musim depan. Slot tersebut berjaya menjadi milik mereka susulan kekalahan Selangor FC kepada JDT di pentas final Piala Malaysia 2022 semalam dan mereka akan mengiringi naib juara Liga Super Terengganu FC ke kejohanan tersebut.
Ia berdasarkan peraturan yang ditetapkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Peraturan tersebut menetapkan jika juara Liga Super, Piala FA dan Piala Malaysia adalah kelab yang sama atau Piala Malaysia dimenangi pasukan naib juara Liga Super, maka slot kedua ke Piala AFC akan diberikan kepada pasukan di tempat ketiga Liga Super. Skuad Sambadat bimbingan Dato' Ong Kim Swee sebelum ini menamatkan saingan Liga Super musim ini di tangga ketiga dengan mengumpul keseluruhan 42 mata daripada 22 perlawanan. Pencapaian layak beraksi di Piala AFC adalah julung kali buat Sabah sejak penswastaan kelab itu pada 2020. Perkembangan pasukan beisbol negara. Kehadiran jurulatih muda baharu dari Jepun, Shoto Kano, diyakini dapat memantapkan lagi skuad beisbol lelaki negara dalam menghadapi kejohanan di peringkat antarabangsa. Shota optimis pengalaman sebagai pemain profesional Jepun dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan prestasi pasukan negara. Shota sebelum ini pernah bermain dalam pasukan profesional beisbol Jepun selain beraksi di kejohanan terbuka Liga Amerika Syarikat dan Jepun. Tambah beliau, Malaysia mempunyai barisan pemain muda yang perlukan lebih pendedahan untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Actually, they don't know how to play baseball now, I think. But I can tell them to, because they have strong muscles, can move first, and I gonna tell them to how to move, how to play. They may be doing good. Shota turut berharap pasukannya dapat mengatur beberapa perlawanan persahabatan sebagai persediaan mengharungi musim 2023. Dalam pada itu, Persekutuan Beisbol Malaysia BFM julung-julung kalinya akan menganjurkan Liga Beisbol Kebangsaan 2023 yang dijangka membuka tirai Januari depan. Ia bertujuan bagi mencungkil ramai bakat baharu untuk mewakili pasukan kebangsaan pada masa akan datang. Baik, beralih ke Piala Dunia FIFA 2022. Jepun bakal menempuh laluan sukar untuk kepusingan 16 terakhir apabila tewas 0-1 kepada Costa Rica malam ini. Skuad Samurai Biru gagal meneruskan momentum ketika menumpaskan Jerman 2-1 pada perlawanan pertama. Si terakhir kumpulan E Jumaat ini. It's a historic day. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.